Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau fi darain, di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Muka surat 108. Jadikan hari Jumaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, hendaklah anda kosongkan diri pada hari Jumaat dari segala macam urusan dunia, dan jadikan hari yang mulia ini hanya semata-mata untuk akhiratmu. Maka jangan anda bekerja pada hari ini melainkan yang baik-baik sahaja, dan hanya untuk menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki perhatianmu untuk mendapatkan sa'ah ijabah, iaitu saat dikabulkan semua doa. Dan dia itu suatu saat yang terdapat pada hari Jumaat. Tiada seorang mukmin, tiada seorang muslim yang memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia berlindung diri dari kejahatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permohonannya itu. Kemudian hendaklah pergi untuk menunaikan Jumaat awal-awal lagi, walaupun anda datang kerananya sebelum saat tergelincir matahari, dan duduk dekat dengan mimbar dan mendengar khutbah imam. Awas jangan anda syughulkan diri, iaitu sibukkan diri ketika masa khutbah itu dengan berzikir dan berfikir, lebih-lebih lagi dengan perkara-perkara yang sia-sia dan bicara diri yang tidak berfaedah apa-apa pun. Bila mendengar khutbah itu, hendaklah anda menganggap bahawa khutbah itu ditujukan kepada dirimu, sama ada dari pesanannya, wasiatnya atau nasihatnya. Sesuai, iaitu sesudah salam imam dari salat Jumaat, sedang anda masih bersila, dan sebelum anda bercakap kepada sesiapa pun, bacalah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwadhatain, iaitu Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas, masing-masing sebanyak 7 kali. Dan bacalah juga sebelum kembali dari masjid Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhanallahil azim wa bihamdih sebanyak 100 kali, kerana tersebut pada sesuatu sabda yang perbuatan itu akan menghasilkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita dah bahaskan tentang perkara-perkara yang terkait dengan as-salah, adab-adab mendirikan salat, dan kepentingan ataupun keuzuran yang dibenarkan untuk kita tidak menghadiri daripada salat Jumaat, dan memastikan mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan kita itu untuk mempunyai ilmu sehingga mereka dapat menunaikan salat itu dengan keadaan yang sempurna. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita tentang fadilah salat Jumaat ataupun fadilat hari Jumaat, yang mana hari Jumaat itu merupakan penghulu segala hari, iaitu hari yang paling mulia, dan kemuliaan hari Jumaat itu mendahului daripada hari-hari lain yang dimuliakan oleh umat-umat terdahulu. Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, bahawa orang Yahudi disuruh untuk memilih satu hari dalam seminggu untuk dimuliakan, maka diorang pilih hari, orang Yahudi pilih hari Sabtu, sah. Dan kemudian orang Kristian disuruh untuk pilih satu hari, dan mereka pilih hari Ahad. Akan tetapi kita, Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita hari Jumaat itu, dan dimuliakan hari Jumaat
sehingga disebutkan dalam hadis bahawa hari Jumaat itu lebih afdal dan lebih mulia daripada 2 hari raya, iaitu kalau nak dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri dengan hari Jumaat, maka hari Jumaat itu lebih mulia daripada kedua-dua hari tersebut, walaupun kedua-dua hari tersebut merupakan hari yang mulia buat orang Islam. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa 5 hari yang mana doa tidak ditolak padanya, 5 malam yang mana doa tidak ditolak. Malam pertama daripada Rejab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat, dan 2 malam raya. Maka 5 malam ni merupakan hari-hari yang mustajab doanya, yang mana dianjurkan untuk kita menghidupkan malam-malam tersebut. Dan tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka Jumaat di bulan Ramadan itu dia punya kelebihan berlipat kali ganda kerana kelebihan hari Jumaat dan juga kelebihan bulan Ramadan. Kemudian kalau bertepatan hari Jumaat itu dengan malam-malam ganjil pada 10 hari yang terakhir, maka Imam Haddad mengatakan ianya lebih diharapkan untuk berlaku Lailatul Qadar itu pada hari Jumaat yang bertepatan dengan hari-hari ganjil pada 10 hari yang terakhir. Maksudnya kita tengok kalender awal, kalau kita tahu so malam tu kita make sure kita kena hidupkan malam tersebut, walaupun kita niatkan untuk hidup 10 malam yang terakhir, tapi kalau hari-hari ganjil itu bertepatan dengan hari Jumaat, maka itu lebih diharapkan untuk berlakunya malam Lailatul Qadar. Naam, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kita ni umat yang terakhir tapi yang terawal. Umat yang terakhir tapi yang terawal. Antara maksudnya kita terakhir yang dikeluarkan di atas muka bumi ini, akan tetapi yang terawal akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang lain, yang terakhir, kita ni umat yang terakhir dekat atas muka bumi ini, tapi kita dapat hari yang lebih awal daripada umat-umat lain, iaitu hari Jumaat. Jumaat satu Ahad. Seorang orang Islam dapat hari Jumaat, orang Yahudi dapat hari Sabtu, orang Kristian dapat hari Ahad. Naam. La ilaha illallah. Dan ada kelebihan-kelebihan yang tidak terdapat pada hari-hari lain. Antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man mata yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah wuqiya fitnatal qabri. Barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat akan dipelihara daripada fitnah kubur, ataupun akan dipelihara daripada azab kubur. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahawa dia akan mendapat pahala syahid. Orang yang meninggal dunia pada malam atau hari Jumaat akan mendapat pahala syahid. Ala kulli hal, merupakan satu fadilah, merupakan satu keistimewaan kalau seseorang itu diwafatkan ataupun dimatikan pada hari Jumaat. Kadang-kadang kita tengok orang tu biasa je, tapi Masya Allah dia meninggal pada hari Jumaat. Maksudnya ada keistimewaan. Mungkin ada amalan-amalan yang tidak kita nampak yang dia amalkan sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dunia pada hari Jumaat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang mana matahari terbit adalah pada hari Jumaat. Kemudian diterangkan apa yang berlaku pada hari Jumaat, peristiwa-peristiwa yang istimewa. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam diturunkan ke bumi, atau dalam erti kata lain dikeluarkan daripada syurga. Wa fihi sa'atun mustajabud du'a, wa fihi qiyamus sa'ah, dan pada hari Jumaat dikabulkan doa, dan pada hari Jumaat juga akan berlakunya hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dikeluarkan daripada syurga ataupun diturunkan Nabi Adam daripada syurga ke dunia pada hari Jumaat dianggap sebagai satu perkara yang baik. Kerana apa? Kerana bermulanya Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam menjadi khalifah di atas muka bumi ini merupakan satu kemuliaan, iaitu dipilih untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini merupakan satu kemuliaan buat Nabi Adam dan juga anak Adam. La ilaha illallah. Nah,
Sehingga berkata orang salih, iaitu kalau tidak dikeluarkan Nabi Adam itu daripada syurga, maka Nabi Muhammad tak akan keluar. Maksudnya nak keluar, nak menzahirkan kehebatan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka dijadikan hikmah-hikmah sehingga Nabi Adam itu keluar daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa fihi sa'atun wa fihi qiyamus sa'ah, dan pada hari Jumaat juga berlakunya hari kiamat. Kenapa dianggap berlakunya hari kiamat itu sebagai satu perkara yang mulia, sedangkan ianya hari yang menakutkan? Setiap orang takut, yakni hatta nabi-nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami pada hari Jumaat, iaitu pada hari kiamat. Maka dikatakan bahawa tanpa berlakunya hari kiamat, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah tak akan masuk syurga tanpa berlakunya hari kiamat. Maka berlakunya hari pengadilan itu sebagai satu pintu yang mana akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Naam. Maka orang-orang salih yang mana mereka mengetahui akan fadilah hari Jumaat, maka mereka akan mengkhususkan hari Jumaat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dianjurkan ataupun yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Sebahagian daripada mereka sanggup beriktikaf daripada subuh sehingga solat Jumaat untuk mengambil peluang fadilah, untuk mendapatkan pahala menyibukkan diri dengan ibadah pada hari Jumaat. Dia orang iktikaf daripada subuh sampai solat Jumaat, kerana dalam satu riwayat mengatakan bahawa orang yang datang pada waktu yang pertama seakan-akan dia mengorbankan seekor unta. Kalau dia datang pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia korbankan seekor lembu. Waktu ketiga seperti seekor kambing, waktu keempat seperti seekor ayam, dan yang terakhir seperti dia korbankan sebiji telur. Maka lagi awal lagi afdal. Tapi sekarang ni seakan-akan sunnah tu dah tidak diambil kira lah, tidak diambil berat. La ilaha illallah. Tapi maksudnya kena ada semangat, kena rasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, sehingga baru kita nak berebut. Kalau kita tak ada rasa kenikmatan iktikaf dalam masjid, tak ada rasa nikmat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak akan berebut untuk nak datang awal. La ilaha illallah. Tapi tak tahu sekarang ni masjid buka daripada pagi ke tak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ala kulli hal, mungkin buka 2 jam 3 jam sebelum waktu salat Jumaat. Naam, disebutkan dalam riwayat kalau seseorang itu mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang datang awal pada hari Jumaat, maka mereka akan sanggup merangkak untuk hadir kepada solat Jumaat, untuk datang awal walaupun mereka terpaksa merangkak. Jadi apa yang perlu untuk kita isi masa kita pada hari Jumaat? Maka pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya lailatil gharra wa yaumil azhar, perbanyakkan selawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam dan hari Jumaat. Dan para ulama mengatakan untuk hari Jumaat tu lebih afdal untuk memperbanyakkan selawat daripada membaca Al-Quran, melainkan surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca hari Jumaat. Dan kalau kita tengok, kalau dekat Kota Tarim Hadramaut, Allahumma salli ala Muhammad, diorang akan bacakan, saya sebutkan mungkin dekat masjid-masjid kat Kota Tarim ni, setiap minggu dia akan khatam Al-Quran. Maka diorang akan baca khataman Al-Quran tu bermula pada Jumaat malam Sabtu. Maksudnya lepas maghrib tu dia akan baca khatam, dan dia akan khatamkan pada pagi Khamis. Setiap pagi Khamis akan ada bacaan khatam Al-Quran kat masjid-masjid kat sana. Jadi maksudnya dia akan baca Quran tu daripada Jumaat malam Sabtu selepas maghrib sampai Khamis subuh. Kira Khamis malam tu khalas, tak ada dah baca Quran sehingga the next day tu. Maksudnya daripada Khamis malam Jumaat mereka akan sibukkan diri mereka dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun membaca daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada maulid dan sebagainya, maulid ke burdah ke apa-apa jenis selawat
ataupun kita mungkin dekat Johor ada selawat nariyah dan sebagainya. Apa-apa jenis selawat, walhasil sibukkan diri untuk berselawat, kecuali surah-surah yang dianjurkan seperti surah Kahfi. Maka kalau kita boleh baca Kahfi 3 kali, ahsan, baca pada malam Jumaat, pada subuh, selepas solat subuh, dan juga pada tengah hari Jumaat. Tapi kalau tak mampu baca 3 kali, paling kurang satu kali. Jangan sampai kita miss. Yang mana fadilah membaca surah Kahfi itu banyak. Antaranya yang paling kita perlukan adalah dipelihara daripada fitnah Ad-Dajjal. Dan tak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan kalau dengan membaca Kahfi itu akan menyelamatkan seseorang daripada fitnah Dajjal, dan fitnah-fitnah yang datang sebelum fitnah Dajjal itu lebih aula untuk dia diselamatkan ataupun dipelihara. Bahkan mungkin kita niatkan dipelihara daripada fitnah Dajjal itu untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita, zuriat kita. Jangan lupa untuk doa. Hatta orang-orang salih mereka akan doa untuk zuriat mereka sehingga hari kiamat. Ini punya nak diberikan perlindungan daripada Allah. Mereka minta bukan untuk diri dia, bahkan untuk zuriat dia sampai hari kiamat. Apa-apa yang diminta untuk diri dia daripada kebaikan, dia minta sampai zuriat dia sampai hari kiamat. Apa-apa perlindungan yang dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta untuk zuriat dia sehingga hari kiamat. Wahakadha. Makin banyak kita doa untuk orang lain, makin afdal. Kalau kita doa untuk saudara kita, malaikat akan doa amin, dan untuk kamu seperti mana yang kamu doa untuk saudara kamu, bagaimana pula untuk ahli keluarga kita pun sama, bahkan lebih afdal. Jadi jangan sampai kita miss baca surah Kahfi, dan ingatkan ahli keluarga kita, anak-anak kita, make sure diorang baca surah Kahfi bermula daripada malam Jumaat. Kadang-kadang budak-budak kalau suruh nanti dia orang delay kan, kita sendiri pun kadang-kadang delay, sampai lepas asar dah nak maghrib tu, dah sipi-sipi je dah nak habis, baru habis surah Kahfi. Walhasil perlu diingatkan, kita ingatkan diri kita, ingatkan pasangan kita, ingatkan anak-anak kita, agar supaya mereka tak tertinggal daripada baca surah Kahfi, kerana dengan bacaan surah Kahfi itu akan melindungi mereka daripada ujian-ujian dan daripada fitnah-fitnah yang berlaku pada zaman kita sekarang. La ilaha illallah. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang baca surah Kahfi, maka dia akan diberikan keberkatan umur hingga Jumaat depan, dan tambah lagi 3 hari. Diberikan keberkatan umur sehingga Jumaat depan, dan ditambah lagi 3 hari. 10 hari. Kenapa 10 hari? Kerana setiap satu hasanah, setiap satu kebaikan itu paling kurang diganjarkan oleh Allah 10 kali. Jadi kita buat amal ibadah pada hari Jumaat, maka akan diganjarkan sampai 10 hari berikutnya. Dalam hadis lain, Jum'ah ila Jum'ah, daripada satu Jumaat hingga satu Jumaat. Maksudnya kalau kita Jumaat itu kita mengimarahkannya dengan ketaatan dan sebagainya, maka kita akan dilindungi sehingga Jumaat yang lagi satu. Begitu juga daripada satu salat hingga satu salat, dari satu Jumaat hingga satu Jumaat, daripada satu Ramadan hingga satu Ramadan. Kalau kita jaga iaitu mengimarahkan daripada keberkatan hari tersebut ataupun amalan tersebut, maka kita akan diberikan keberkatan hingga Jumaat ataupun salat ataupun Ramadan yang seterusnya. Dalam hadis ini juga seakan-akan memberi bayangan bahawa seseorang itu akan dipanjangkan umur sampai Jumaat minggu depan, akan dipanjangkan umur sampai Jumaat minggu depan, dan tambah lagi 3 hari. Walhasil poin-poin untuk dipanjangkan umur ni banyaklah. Sebagai contoh, doa yang dibaca pada Nifsu Sya'ban. Siapa yang diberikan taufik untuk baca doa pada malam Nifsu Sya'ban itu dipanjangkan umurnya sampai walhasil tu semua isyarah. Tapi walhasil qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau seseorang itu akan panjang umur, akan diberikan taufik untuk dibaca. Tapi kalau memang dah ditetapkan dia akan meninggal dunia, maka dia tidak akan diberikan taufik untuk dibaca daripada perkara-perkara tersebut. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa orang yang baca surah Kahfi akan diberikan cahaya daripada kakinya sehingga ke langit. Dalam riwayat lain daripada kakinya sehingga ke Kaabah, diterangi. Tapi yang nampaknya para malaikat lah, kita manusia tak nampak, melainkan orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Itu Nabi galakkan untuk setiap hari, iaitu setiap malam sebelum tidur, kalau boleh baca ayat 1 sampai 10 ataupun 10 ayat yang terakhir.
Kalau kita mampu, buat dua-dualah, the first 10 and the last 10. Tapi kalau tak mampu, kita pilihlah mana satu yang paling pendek kan. La ilaha illallah. Naam. Kalau tak mampu, boleh. Maksudnya so long as benda tu habis pada hari Jumaat. Contohnya kahfi tu setengah juzuk kan, setengah juzuk, kurang lebih setengah juzuk lebih sikit, 12 muka surat. Jadi mungkin daripada malam tu dah baca mungkin 2 muka surat, 4 muka surat. Esok pagi kita baca lagi 4 muka surat dan kita habiskan. Walhasil sebelum maghrib kita cuba habiskan. Boleh sambung, tak ada masalah lah. Tak perlu untuk nak dihabiskan satu duduk. Wah kata macam Yasin juga. Maksudnya hatta amalan-amalan lain, kalau kita tak mampu untuk nak buat sekali duduk, kita pecah-pecahkan. Walhasil jangan tinggal daripada amalan tersebut. Naam. Dan kemudian disebutkan dekat sini bahawa digalakkan untuk membaca surah untuk kaum ibu, saya tak pasti, tapi untuk kaum lelaki, kalau sembahyang Jumaat di masjid, maka selepas solat Jumaat itu, kalau kita dapat baca 4 surah ni, surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali sebelum dia bergerak dan sebelum dia bercakap, maka akan diampunkan dosanya walau sebanyak mana pun, walau sebesar mana pun, walau sebanyak mana pun. Maksudnya daripada dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau boleh, dalam riwayat lain mengatakan siapa yang baca 4 surah ni kemudian diikuti dengan Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ini mungkin kena tulislah nanti. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi fadlik wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Kalau dibaca 4 kali daripada doa tadi, selepas baca 4 surah tadi 7 kali 7 kali, maka akan dimurahkan rezekinya, akan menjadi asbab dimurahkan rezeki. Bab-bab rezeki ni insya-Allah semangat sikitlah kan, nak amalkan. Macam salat duha, surah Waqiah, maksudnya menjadi asbab kita punya rezeki itu tidak terputus oleh Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian digalakkan untuk baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Ada riwayat lain mengatakan juga kalau boleh baca surah Al-Ikhlas 100 kali selepas salat Jumaat. Maksudnya kawan-kawan ibu pun mungkin boleh amalkan kat rumah lepas sembahyang zuhur di rumah, maka boleh amalkan amalan ini, tak menjadi masalah. Naam. Kemudian disebutkan tentang waktu mustajab. Wa fihi doaun mustajab. Pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang mana doa mustajab. Jadi bila doa itu mustajab, dan disembunyikan juga waktu-waktu mustajab ini seperti mana disembunyikan malam Lailatul Qadar, agar supaya kita berusaha untuk mengimarahkan keseluruhan waktunya. Contohnya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, maka dihidupkan 10 malam terakhir itu. Kalau tak, dia dapat satu, dia dah tahu confirm dia dapat Lailatul Qadar, khalas hari lain sibuk buat kuih untuk raya. La ilaha illallah. Begitu juga untuk hari Jumaat. Kalau kita tahu, badan kita tak imarahkan waktu-waktu lain, tapi dianjurkan untuk kita mengimarahkan keseluruhan waktu hari Jumaat itu bermula daripada Khamis malam Jumaat selepas solat maghrib sehinggalah selepas waktu asar itu sebelum maghrib hari Jumaat. Nah, jadi ulama menyebutkan bahawa waktu yang mustajab itu adalah antaranya waktu khatib naik mimbar. Sekejap je lah. Ada kelebihan rupanya, apa tu, tangga panjang, jadi panjang sikit waktu mustajab doa. Kalau tangganya 3 tingkat je, khalas, sekejap je dah habis doa, tak sempat nak doa. Naam, sewaktu khatib naik mimbar. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah di antara 2 khutbah. Maksudnya bila khatib duduk di antara 2 khutbah, maka itu merupakan waktu mustajab. Bagi khatib dianjurkan untuk baca surah Ikhlas 3 kali.
Adapun bagi makmum dianjurkan untuk baca Sayyidul Istighfar. Seperti mana pada bulan Rejab ni dianjurkan untuk kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anyway, so itu antara dua khutbah. Ada juga menyebutkan bahawa doa mustajab itu sewaktu khatib turun daripada mimbar. Ada juga yang menyebutkan bahawa selepas waktu asar, Sa'ah Fatimiyah, yang dipanggil sebagai waktu Sayyidatina Fatimah, kerana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa ardah, beliau akan mengimarahkan waktu di antara asar hingga maghrib pada hari Jumaat itu dengan ibadah. Maksudnya lepas solat asar khalas, tak bangun daripada sajdah, daripada tika sembahyang sehingga waktu maghrib. Kalau kita tak mampu untuk nak mengimarahkan semua, kita mengimarahkan sebahagian daripadanya. Contohnya, selepas solat asar tu jangan kita bangun selagi mana kita tak baca selawat, yang mana disebutkan bahawa barang siapa yang berselawat 80 atau 100 kali selepas solat asar hari Jumaat tanpa dia bergerak daripada tempat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima, sebanyak 80 atau 100 kali, maka akan diampunkan dosanya selama 80 tahun atau 100 tahun. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima, 80 ataupun 100 kali. Maksudnya yang hadis yang Nabi sebutkan diampunkan dosa 80 tahun tu untuk sirah tu. Maksudnya kena ada kunci yang betul lah. Kalau guna kunci lain tak boleh buka, tak dapat ganjaran tersebut. Maksudnya kalau kita tak hafal, kita pegang, letakkan kat handphone. Sekarang ni masya-Allah handphone boleh screenshot apa semua kan. Jadi benda-benda yang penting tu kita letak dalam satu folder, amalan-amalan, jadi kita save kan. Jadi apa-apa amalan kita nak semua ada dalam handphone kita. La ilaha illallah. Naam. Jadi lepas salat asar tu kalau tak mampu untuk nak imarahkan semua, maka kita duduk. Lepas salat asar mungkin kita boleh baca surah, kalau tak habis lagi Kahfi, kita baca Kahfi. Kalau kita ada waktu lagi, kita baca surah Waqiah. Maksudnya setiap hari dianjurkan baca surah Waqiah, dan antara waktu yang dianjurkan para ulama lepas asar untuk baca surah Waqiah. Jadi kalau kita ada masa, kita duduk. Kalau tak ada masa, khalas sebelum maghrib kita datang, mungkin 15 minit sebelum azan maghrib pada hari Jumaat tu. Kalau tak boleh hari-hari, sebenarnya waktu sebelum maghrib tu waktu yang patut kita imarahkan. Kalau boleh setiap hari sebelum maghrib 5 minit, 10 minit sebelum azan tu kita dah hadir kat tika semayang, istighfar. Antara perkara yang dianjurkan untuk istighfar 27 kali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sebelum subuh ataupun sebelum maghrib. Yang mana 27 dalam kitab Imam Haddad dia sebut 27, tapi ada juga yang buat 28, ada juga yang buat 28, tapi yang astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sama je. Cuma darjat yang beriman tu lebih tinggilah daripada astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Okey. Dalam riwayat itu sebut astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau dalam kitab Khulasah Habib Umar pun disebutkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Nak sambung pun boleh. Maksudnya kalau nak sambung boleh, tak ada masalah. Panjang sikit. Antara fadilah orang yang beristighfar untuk orang yang beriman, dia akan, sebab dia orang lain dapat rahmat, sebab dia orang lain dapat rezeki. Naam. So ada juga yang mengatakan waktu ijabah tu adalah lepas subuh. Walhasil kalau kita mampu untuk mengambil pendapat-pendapat yang berbeza ni, maka setiap waktu yang disebutkan tentang waktu ijabah kita imarahkan. Waktu lepas subuh kita imarahkan, waktu lepas asar sehingga maghrib kita imarahkan. Walhasil waktu bermula daripada solat Jumaat sehinggalah suami kita balik daripada solat Jumaat atau anak kita balik daripada solat Jumaat, kita imarahkan, kita kosongkan waktu. Maksudnya kita dah plan pagi pukul 9, pukul 10, make sure makanan tengah hari dah start prepare, supaya bila waktu iaitu kaum lelaki pergi sembahyang Jumaat, kita berada di atas tika sembahyang untuk iaitu mengimarahkan waktu tersebut. Naam.
masuk waktu dah boleh sembahyang. Dah boleh sembahyang. Tak ada. Naam, masuk waktu solat zuhur dah boleh sembahyang zuhur lah. Naam, tak ada keperluan untuk nak tunggu sampai kaum lelaki balik. Oh, Allahu a'lam, nanti mungkin saya cek balik. Nanti saya cek balik. Tapi tak, kalau yang tak boleh nak solat Anjib. Oh, okey. Alright. Tamam, nanti saya cek balik. Boleh solat. Okey. Naam. Tamam. Naam. Dan kemudian antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian kaum lelaki lah, especially, ataupun kita boleh galakkan anak-anak kita untuk pergi awal dan duduk dekat saf pertama. Tapi tak, budak-budak zaman sekarang ni nak duduk saf pertama tu tak mudah lah. Kita yang dah besar pun kadang susah nak duduk saf pertama. Tapi hasil kalau boleh duduk saf pertama pada hari Jumaat, itu satu perkara yang sangat digalakkan. Naam. Dalam riwayat yang bekerja, naam, yang bekerja mungkin ada sikit susah. Naam. La ilaha illallah. Tapi kalau kita betul-betul ada kesungguhan, akan ada jalan. Nak 1000 dalih, tak nak 1000 dalih. Kadang-kadang hari-hari biasa kita kalau nak keluar, nak pergi makan kat tempat yang sedap tu kan, kita boleh plan. Kalau nak pergi sembahyang Jumaat, sebenarnya kalau kita plan pun kita boleh kau team dengan kawan-kawan dan sebagainya. Walhasil, naam, disebutkan dalam riwayat, orang yang membiasakan diri untuk duduk kat belakang, lama kelamaan dia akan dibelakangi ataupun dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Nabi berdoa moga-moga Allah merahmati orang-orang yang berada di saf pertama. Nabi doakan 3 kali. Naam. Tapi kadang-kadang kita dah tahu pun kadang tak buat. La ilaha illallah. Tak nak ambil peluang tersebut, tak nak ambil keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan diingatkan di sini, jadikan khutbah itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Walaupun apa yang disebutkan tentang salat, disebutkan tentang zakat atau sedekah, disebutkan tentang apa-apa amal kebajikan yang mana mungkin kita dah buat, tapi kita still anjurkan kepada diri kita sendiri dan cuba untuk sempurnakan daripada amalan-amalan tersebut. Kadang-kadang kita buat tapi kurang sempurna, kadang-kadang kita buat tapi ada kekurangan dan sebagainya. Maka selagi mana kita boleh sempurnakan daripada ketaatan tersebut ataupun amalan tersebut, kita sempurnakan. Naam. Kemudian bila khatib sedang sampaikan khutbah, dianjurkan untuk kita berikan perhatian. Istami'u. Perkataan istama'a dalam bahasa Arab itu untuk berikan, mendengar dengan penuh perhatian. Sami'a yasma'u, mendengar. Istama'a yastami'u, mendengar dengan perhatian. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dengan penuh perhatian. Fastami'u lahu wa ansitu, dan berdiam diri. La'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat. Dan kalau diterbalikkan, maknanya kalau tak dengar dengan penuh perhatian, tidak berdiam diri ketika Al-Quran sedang dibacakan, ditakuti mendapat sebalik daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kemurkaan daripada Allah. Waliyadzubillah. Sebab tu kalau boleh, sebab tu kadang-kadang orang-orang salih dia tak suka pasang Al-Quran itu di tempat-tempat yang mana orang kebiasaannya bercakap, ataupun tempat-tempat lalai dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang nak dapatkan keberkatan lah kan, tapi bila orang tak berikan perhatian, itu mengundang benda lain juga. Jadi kalau boleh, bila Al-Quran itu dipasang ataupun dibaca, kita beri perhatian kepada bacaan Al-Quran. Apabila hadis Nabi dibaca, berikan perhatian kepada kalam kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan jangan sibukkan diri pula dengan selawat ataupun zikir waktu khatib sedang berkhutbah. Kononnya kita nak habiskan zikir kita kan, ada selawat-selawat yang kita baca, nak baca surah Kahfi tak habis, khatib
Dah naik atas mimbar, kita sibuk lagi nak habiskan kita punya kahfi. Berhenti. Khatib naik je mimbar, maka kita pun berhenti daripada segala amalan-amalan ataupun zikir-zikir yang kita lakukan. Kecuali kalau kita pergi ke negara yang mana khutbah itu disampaikan dalam bahasa mereka dan kita tak faham bahasa tersebut. Contohnya kita pergi kat Europe ke apa, dia punya khutbah dalam Jerman, tak faham. Dia orang khutbah dalam bahasa Jerman ataupun dalam bahasa Arab, ataupun dia orang sampaikan dalam bahasa Arab, tak faham. Jadi kita boleh sibukkan diri kita dengan selawat. Kita selawat, tapi dalam keadaan tak mengganggu orang lain lah. Selawat dalam hati. Ataupun khatib sampaikan khutbah, kita tak dengar khutbah tersebut, tak ada mikrofon ataupun mikrofon rosak masalan, yang boleh dengar orang-orang yang berada pada saf pertama, kedua, ketiga je. Kerana antara syarat khatib kena pendengarkan khutbah itu kepada 40 orang minimum. Jadi dia kena kuatkan suara dia lah. Tapi obviously takkan, kalau saf tu ada 10 atau 20 saf sampai ke belakang, obviously takkan, suara khatib tu takkan sampai kepada saf yang ke belakang. Jadi apa dia perlu buat, kalau orang yang makmum tak dapat dengar khutbah yang disampaikan oleh khatib tu, maka dia boleh berzikir ataupun berselawat pada ketika itu. Ataupun memang orang itu orang tak dengar, dia pergi, orang pekak, dia pergi sembahyang Jumaat, tak boleh nak buat benda lain, dia zikir atau selawat ataupun buat apa-apa yang dia boleh lakukan untuk mengisi waktu ketika khatib sedang berkhutbah. Dan pada waktu khatib sedang berkhutbah, kalau tak boleh nak melakukan amalan, apatah lagi nak bercakap, nak berzikir, nak berselawat, yang mana selawat tu dianjurkan pada hari Jumaat, itu pun tak boleh nak buat ketika khatib sedang berkhutbah, apalagi nak bercakap, apalagi nak iaitu, dan tak perlu nak bersalam-salaman. Kadang-kadang kita rasa macam perlu nak salamkan orang kiri dan kanan waktu khatib khutbah. Mungkin kalau sekejap tu tak ada masalah lah, kalau tak tapi ahsan untuk ditinggalkan, tak perlu nak salam-salam selepas solat, ataupun mungkin kalau kita datang awal sebelum masuk waktu, sebelum khatib naik mimbar, maka boleh kita nak salam dan sebagainya. Tapi selepas khatib naik mimbar, tak perlu kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara lain. Beri perhatian yang penuh kepada khutbah. Sebab tu juga digalakkan khatib tu bersemangat lah. Janganlah dia pun macam ngantuk je, dia punya intonasi dia, dia punya suara dia, dia macam nak suruh orang tidur. Orang dah kadang-kadang hari Jumaat nak orang kerja kan, aircon sedap, lepas tu sebelum pergi khutbah Jumaat dia dah makan dulu. Khatib pula macam menyanyi kan, macam nak suruh orang tidur. Jadi kuatkan suara, penuh dengan semangat. Nabi SAW bila berkhutbah tu ihmarra wajhuhu, sampai mukanya jadi merah, sallallahu alaihi wasallam, iaitu nak ingatkan perkara-perkara yang penting itu. Ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan dia panglima perang, kata sahabah. Punya Nabi bersemangat apabila menyampaikan ceramah ataupun khutbah. Dan hadirin digalakkan untuk memberikan perhatian yang penuh. Tapi kadang-kadang kita diganggu, tengah khutbah Jumaat ada tabung lalu, tengah khatib sedang khutbah tabung lalu. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah tabung tu sama ada dijalankan sebelum khatib naik khutbah. Sebab biasanya kalau dia letak setiap saf tu ada satu tabung kan, jadi sekejap je lah, kalau nak 1 minit dah sampai dari ujung ke ujung. Jadi dijalankan sebelum ataupun selepas khutbah. Jadi sewaktu khutbah tu tak ada gangguan daripada kepada makmum untuk mendengar. Allah Ta'ala alam. Ada apa-apa soalan tentang hari Jumaat? Ada ulama mengatakan bilangan yang paling sedikit yang dianggap banyak untuk berselawat adalah 300. Bilangan yang paling minimum yang dianggap banyak untuk berselawat pada hari Jumaat adalah 300. Ada ulama mengatakan 700, ada yang mengatakan 1000. Walhasil kita ambil yang paling senang, 300. Dapat istiqamah 300 setiap hari Jumaat. Ba'din lepas bulan, lepas 2 bulan, kita rasa boleh istiqamah, dah menjadi satu adat kebiasaan kita. Kita tak lupa, kita tak buat, rasa macam salah. Bila kita dah sampai dah jadi macam tu, baru kita tambah lagi lebih daripada 300. Tapi initially kita cuba.
hatta kalau kita belum biasa buat 300, kita cuba buat 100 dulu. Kita buat ikut kemampuan kita, start sikit-sikit. Yang penting istiqamah. Naam, kemudian Imam Haddad yang lepas asar, naam, tak masuk. Tak masuk. Tak. Ni apa-apa jenis selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Jibril, apa-apa selawat. Naam. Apa-apa selawat. Yang pendek ke, yang panjang ke, walhasil apa-apa yang kita rasa selesa dan senang untuk lakukan. Sebab kadang-kadang ada selawat yang panjang. Kadang-kadang ada selawat yang panjang tapi kita rasa best baca. Maksudnya bila kita baca tu rasa macam syok je, macam dia flow je dekat lidah kita. Kadang-kadang ada yang pendek tapi kita rasa macam pendek sangat, ataupun rasa macam tak puas baca selawat. Walhasil apa-apa yang mendatangkan kepuasan, kenikmatan pada kita bila selawat, kita perbanyakkan. Yang mana? Sallallahu Rabbuna. Okey, tu kira satu, tu kira 3 kali lah. Tu kira 3 kali. Kira 3 kali. 3 kali. Biasanya orang akan baca 3 kali lah. Akhir tu kita baca 3 kali, kita baca yang last dulu. Okey. Saya tahu yang selawat tu, tapi yang last tu saya tak pasti apa dia. Walhasil selawat ni, selawat kepada Rasulullah, kadang-kadang ditambah ahli keluarga dan sahabat, kadang-kadang ditambah juga dengan salam. So tengoklah, ada selawat yang selawat sahaja, ada selawat beserta ahli keluarga Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai contoh, tu yang pendek lah. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Lepas tu walhasil dia variant lah, ada macam-macam jenis selawat. Yang penting kita rasa okey, kita rasa seronok baca, itu saja yang last sekali pun boleh. Wa ala ali wa sahbihi itu last sekali pun boleh. Tak ada masalah. Tamam. Kita masuk sikit pasal zakat, insya-Allah. Perihal zakat, keluarkanlah zakat dengan hati yang baik. Wahai saudaraku, jika anda mempunyai harta yang sudah cukup syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya, hendaklah anda mengeluarkan zakatnya dengan hati yang ikhlas, meniatkannya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu wang zakat itu diasingkan dan dibahagikan apabila sudah sampai waktunya, dan jangan melewatkannya. Jika anda buat begitu, nescaya akan meluncur ke atasmu berbagai-bagai berkat, dan akan bertimpa-timpa jatuh ke atasnya segala jenis kebaikan, dan hartamu pun akan terlindung dari segala macam bala bencana. Jadi hendaklah anda mengasingkan wang zakat itu untuk dibahagi-bahagikannya. Jauhi diri dari yang biasa dilakukan oleh anak-anak dunia hari ini, iaitu mereka tiada membezakan zakat dari hartanya sendiri, tetapi setiap kali dia melihat orang yang berhak menerima zakat, diberikan sebahagian daripadanya, dan cukuplah dia membayar zakat apabila dia telah menunaikan kadar yang wajib ke atasnya. Jika anda memakai dari hasil buah-buahanmu, dia bukan memakan. Jangan anda memakan dari hasil buah-buahanmu dan hasil tanamanmu yang telah cukup nisab zakat ketika hendak menuainya dan setelah jelas masaknya, melainkan setelah anda mengetahui kadar yang wajib dari zakatnya dalam keadaan kering atau sudah masak. Tetapi jika anda pilih hendak memakannya dari sebuah pohon yang tertentu, maka tidaklah wajib anda membuat pentaksiran kepada semuanya, melainkan kepada pohon yang tertentu itu sahaja, yakni berapa kadar zakat yang mesti dikeluarkan daripadanya. Naam. Di sini Al-Imam Haddad setelah membahaskan tentang solat, yang mana solat dengan zakat ni biasanya dipairkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Setiap kali disebutkan solat, akan disebutkan perihal zakat. Nak menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu menjaga daripada solatnya, tapi kalau zakat itu wajib ke atasnya dan dia tidak berikan perhatian terhadap zakat,
seakan-akan tidak akan diterima. Sebahagian daripada rukun Islam, itu kalau ditinggalkan satu, tak sempurna daripada Islam orang tersebut. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam didirikan atas 5 tiang. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan 2 kalimah syahadah, wa tuqimus salah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait in istata'a ilaihi sabila, ataupun mengerjakan haji apabila mampu. Oleh kerana dalam hadis Nabi sebutkan zakat selepas salat seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, maka Imam Haddad pun membahaskan tentang zakat selepas as-salah. Zakat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua selepas hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Ambillah harta zakat dari yang mampu, iaitu ambillah wahai Rasulullah Muhammad daripada harta mereka untuk dibersihkan sebagai zakat dan disucikan, dan doakanlah untuk mereka. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat baginda untuk mengambil daripada zakat itu daripada orang yang mampu, iaitu kepada orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Ada juga orang yang faham salah, dikata, oh ayat ini Allah perintahkan Nabi Muhammad, jadi bila Nabi Muhammad meninggal dunia zakat dah tak wajib. Waliyadzubillah tabaraka. Dia ambil dalil daripada Al-Quran untuk mengelakkan diri daripada melakukan apa yang diwajibkan. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mana memahami yang mengambil kefahaman agama daripada Rasulullah, dikata apa, kalau orang yang biasa keluarkan zakat di zaman Rasulullah tak nak keluarkan zakat, bukan tak nak keluarkan zakat, tak nak bagi tali kendali binatang yang perlu dikeluarkan zakat, dia tak nak bagi tali untuk binatang yang perlu dikeluarkan zakat, kalau itu dia tak nak, aku akan perangi mereka. Nak tunjukkan betapa Sayyidina Abu Bakar ini mengambil daripada tugas Rasulullah itu dengan bersungguh-sungguh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan, aku tidak rela agama ini berkurangan daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sedangkan aku masih hidup. Selagi mana aku hidup, aku akan pastikan bahawa seperti mana Rasulullah meninggalkan agama ini, maka itu juga yang aku akan berusaha untuk jalankan sepenuhnya dan sebaik mungkin. La ilaha illallah. Itu semangat as-sahabah dalam menghidupkan agama, dan kita juga perlu untuk ada semangat ini untuk hidupkan. Mungkin kalau tak boleh nak hidupkan satu dunia, hidupkan dalam rumah kita, hidupkan dalam diri kita pertama-tama. Apa-apa yang kita tahu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cuba hidupkan. Dan kalau kita hidupkan, insya-Allah kesannya akan dilihat oleh orang yang berada di sekeliling kita. Kesannya akan dilihat oleh orang yang berada di sekeliling kita. La ilaha illallah. Naam, dalam ayat ini ada kewajipan zakat dan di dalam terdapat manfaat yang mengeluarkan zakat dan menerima zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat itu apa? Membersihkan dan menyucikan harta dia. Kerana apa? Kerana kalau dah sampai nisab zakat, maka apabila duit dia dah sampai nisab, maka di dalam duit dia tu ada hak orang lain. Bila harta dia dah sampai nisab, dah sampai dah sampai amount yang diwajibkan zakat ke atasnya, maka automatically dalam duit dia tu ada bahagian orang lain. Maka bila dah cukup nisab dan cukup haul, perlu untuk diasingkan duit tersebut. Dan kita perlu biasakan, maksudnya kita dah set time kan. Contohnya setengah orang dia set setiap Muharram dia akan keluarkan zakat harta, zakat simpanan, ataupun setengah orang dia nak dapat pahala lebih, dia akan setkan setiap kali bulan Ramadan dia akan keluarkan zakat harta dia on top of zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan. At the same time dia akan keluarkan zakat harta dia juga pada bulan Ramadan, supaya apa? Dapat pahala lebih. Dia nak kejar untungan. Sorry. Okey, okey, boleh. Maksudnya kita set nak bayar Januari. Okey,
Tapi kalau bagi Ramadan nampaknya Ramadan. Just bayar lebih lah maksudnya. Sama ada kita bayar lebih ataupun kita dah bayar beginning of the year. Contohnya katalah memang kita punya haul setiap tahun Januari. Tapi katalah untuk tahun ni kita nak tukar, start daripada tahun ni kita nak tukar Ramadan, kita start bayar. Jadi kita bayar untuk tahun ni awal tahun bulan Januari, tapi bila sampai bulan Ramadan pun kita keluarkan balik. Maksudnya kita akan bayar lebih lah. Maksudnya kita keluar, belum sampai setahun kita dah keluarkan, kita bayar, and then the next Ramadan kita baru start balik dia punya pusingan dia tu lah. Faham tak? Kita boleh tetapkan. Maksudnya kalau sebelum ni kita tetapkan bayar awal tahun Januari Masihi, so bila kita nak tukar kepada Hijri, maksudnya bulan Ramadan, so mungkin kita akan ada waktu kita bayar lebih lah, kalau unless kita nak calculate exactly. Contohnya sekarang ni bulan Ramadan belum 4 bulan je, beza daripada awal tahun. So kita calculate lah, kita bahagikan zakat tu. Contohnya kalau katalah kita punya zakat 1,200 kan, kita katalah kita punya zakat kena bayar 1,200 setiap tahun. Maksudnya setiap Januari kita akan bayar katalah more or less 1,200. Jadi kita bayar Januari, bulan 4 kita nak keluarkan lagi zakat. So katalah kita boleh keluarkan Januari tu Allahumma salam, lebih kurang bagi dengan 12. Kita bahagikan dengan 12. Jadi bayarkan awal sikit, dan lepas tu next year kita buat next year tu kita kena bayar setahun, dan bukan setahun lah, kira setahun lah, sama juga. Nah, kita punya kita punya simpanan okay. Dia tak kira. Dia maksudnya bila kita set kita punya haul, contohnya kan kita set kita punya haul Ramadan tahun ni 1443, Wabadin 1444 the next. So daripada contohnya nisab zakat sekarang ni 21,000 katakan. So selagi mana duit kita tu daripada Ramadan tahun ni lebih dari 21,000, sepanjang satu tahun tu sampai the next Ramadan tak kurang daripada 21,000, so doesn't matter. Maksudnya even though it fluctuate, tapi selagi mana dia tak turun daripada nisab zakat, so kita just tengok what's the end of the balance. Maksudnya tahun depan punya Ramadan berapa banyak. Katalah kita dah ada 31,000, so kita bayar 2.5% daripada 31,000 tu. Satu lagi masalah kita tahu pada simpanan kita bagi okay. Bagi dan selesai kan. Okay. Lepas tu sekarang ni kita ada bank lain, mungkin tak sampai 21,000. Okay. Tapi kita duit kita kat tempat tu lebih lah. Jadi macam mana kita nak kira duit kita yang cepat cash kita tu lah. Alright. Kita simpanan kita kat dalam money, tapi kat bank tu kita cash, tapi ada lah katakan macam mana? Soalan ni saya jawab lepas saya habiskan online, insyaAllah. Saya akan habis ni sikit, lepas tu saya akan jawab pasal tabung haji, insyaAllah. Alright, so Naam. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini tunjukkan manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat, iaitu hartanya akan disucikan, dibersihkan. Kerana apa? Kerana bila harta itu wajib zakat, dia bercampur dengan hak orang lain, seakan-akan bila ada hak orang lain dalam harta kita, maka tak bersihlah harta kita. Jadi bila dah dikeluarkan hak orang lain, barulah harta kita itu menjadi 100% milik kita. Dan yang dimaksudkan dengan watu zakihim, membersihkan dan sifat kedekut, iaitu akan membersihkan diri seseorang itu daripada sifat kedekut, juga memberikan barakah dan pahala kepada orang tersebut sehingga hartanya diberkati dan ditambah. Nah, jadi kalau nak dibandingkan orang yang keluarkan zakat dan orang yang dapat duit zakat, maka orang yang keluarkan zakat tu lebih afdal lah, sebab dia dikeluarkan, dia dapat dibersihkan hartanya dan dapat pahala dan dapat menolong orang lain. Kemudian ada zakat-zakat yang terkait dengan emas dan perak, perniagaan, kekayaan bumi, ini daripada tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, binatang ternak dan sebagainya. Itu semua perlu dikaji dan dipelajari
dalam kitab fiqh bagi mereka-mereka yang memang ada keperluan lah untuk nak belajar. Contohnya dia ada ladang, ada farm, ada tanah yang mana dia tanam durian, tapi itu tak diwajibkan zakat. Walhasil kalau perkara-perkara yang diwajibkan zakat dan dia memang dalam bidang tersebut, maka perlu untuk dipelajari daripada hukum hakam tersebut dalam kitab fiqh. Nah, insyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang perkara-perkara yang terkait dengan adab-adab mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minka al-uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.